Terima kasih Speaker. Harap hari ini takkan ditegur. Ya. Okey, merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 17. Jika tiada masalah, tak akan ditegur, ya Puan. Okey. Merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 17 mengenai ucapan kepada Kamahas, saya menunjukkan ucapan saya kepada Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli seperti yang berikut. Penutupan loji rawatan air di Selangor disebabkan masalah pencemaran air. Minta Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar untuk mendedahkan laporan pembuangan efluen. Pada tahun 2016 saja, loji rawatan Sungai Semenyih dan Hulu Langat di negeri Selangor ditutup 4 kali disebabkan oleh pencemaran air. Penutupan loji rawatan tersebut telah mengakibatkan terputusnya bekalan air di Selangor Selatan dan ia berlangsung selama 1 minggu atau lebih di kawasan yang terjejas. Sebagai pencegahan dan bagi mengatasi berulangnya masalah ini, sumber pencemaran perlu diteliti dan dipantau dengan ketat. Terdapat 2 punca utama pencemaran yang berlaku. Pertamanya adalah disebabkan oleh pelepasan efluen perindustrian dan keduanya adalah sisa kumbahan dari loji rawatan kumbahan. Dari segi undang-undang, pemantauan pembuangan efluen perindustrian ataupun efluen bercampur adalah di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Efluen Perindustrian 2009, manakala pemantauan pembuangan kumbahan adalah di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Kumbahan 2009. Merujuk kepada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Efluen Perindustrian 2009 Seksyen 7 dan juga Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Kumbahan 2009 Seksyen 10, seseorang, pemunya atau penghuni premis itu hendaklah mengemukakan rekod pertama data pemantauan pembuangan efluen perindustrian dan efluen bercampur kumbahan kepada Ketua Pengarah dalam masa 30 hari selepas pemula kuatkuasaan peraturan-peraturan ini, dan laporan yang berikutnya hendaklah dikemukakan dalam 30 hari selepas berakhiran bulan kalender bagi laporan bulan terdahulu. Oleh itu, Jabatan Alam Sekitar mempunyai laporan pembuangan efluen dari penghuni premis yang lengkap untuk tujuan pemantauan. Selain itu, saya juga mengambil maklum bahawa JAS sememangnya sudah mempunyai sistem pemantauan yang agak lengkap di mana kedudukan kilang-kilang loji rawatan kumbahan dan punca-punca pencemaran telah ditandakan di peta GIS. Dengan segala hormatnya, saya ingin mencadangkan agar Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar membolehkan orang awam untuk mengakses laporan bulanan pembuangan efluen yang dikemukakan oleh pihak penghuni premis dan minta pihak JAS untuk memuat naik peta kedudukan pencemaran untuk pemantauan oleh orang awam. Saya juga cadangkan supaya sistem real-time monitoring boleh dilaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh JPS di publicinfobanjir.water.gov.my, dan saya juga difahamkan bahawa terdapat sistem real-time monitoring yang telah disediakan oleh pihak JAS di Selangor di bawah oer.doe.gov.my. Saya cadangkan supaya sistem ini boleh diubahsuaikan untuk membolehkan orang ramai mengakses laman web ini dengan maklumat piawaian secara real time. Antara kebaikan pelaksanaan cadangan-cadangan tersebut adalah orang awam dan juga pihak berkuasa tempatan boleh mengetahui manakah kilang yang berlesen atau kilang haram dengan laporan bulanan pembuangan efluen yang dikemukakan. Orang awam juga akan mengambil maklum bahawa JAS telah mengumpul maklumat tersebut dari semasa ke masa dengan mengikuti piawaian dan juga peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dengan sedemikian, saya minta jasa baik kementerian untuk bekerjasama bagi menangani pencemaran air yang serius ini kerana ia melibatkan kesejahteraan dan juga kebajikan orang awam dan sebagai salah satu cara untuk memantau penghuni premis dengan teliti. Terima kasih. Ya, sila Pak Menteri. Tuan Yang Bertuah, Jabatan Alam Sekitar di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar sememangnya memantau laporan-laporan pembuangan efluen dari premis melalui sistem online Environmental Reporting OER. Selaras dengan kehendak di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling efluen perindustrian 2009 dan peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling kumbahan 2009, di samping sentiasa mengemas kini
maklumat, premis-premis industri serta punca-punca pencemaran yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling melalui aplikasi Geospatial Alam Sekitar (GeoSPAS) bagi tujuan pemantauan dan pengesanan punca pencemaran oleh pihak Jabatan Alam Sekitar sekiranya berlaku insiden pencemaran ataupun aduan. Walau bagaimanapun, Jabatan Alam Sekitar tidak boleh menzahirkan apa-apa maklumat tersebut selaras dengan peruntukan Seksyen 50 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dalam kurungan perahsiaan yang tidak membenarkan sebarang maklumat dikeluarkan berkenaan dengan pentadbiran atau pelaksanaan akta ini atau peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya berhubung dengan apa-apa proses penghilangan atau rahsia trade yang digunakan pada menjalankan suatu trade, perindustrian atau proses tertentu. Pendedahan tanpa persetujuan pihak industri boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya. Maklumat-maklumat geospatial juga adalah terikat dengan Surat Berkeliling AM Bilangan 1/2007, Berkeliling Arahan Keselamatan terhadap dokumen geospatial terperingkat. Sekatan keselamatan ke atas dokumen geospatial terperingkat bertujuan untuk mengimbangi keperluan bagi mengadakan sekatan keselamatan terhadap dokumen keselamatan sensitif, peta rasmi, data berdigit dan citraan dengan keperluan bagi mengadakan maklumat-maklumat tersebut bagi pembangunan ekonomi negara. Butiran yang sensitif perlu kepada sekatan supaya tidak dipergunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Pada masa ini, maklumat laporan bulanan pembuangan efluen dan maklumat geospatial, punca-punca pencemaran yang tersedia adalah untuk kegunaan pihak JAS ataupun Jabatan Alam Sekitar dalam melaksanakan tugas-tugas penguasaan alam sekitar. Tuan Ketua, maklumat laporan bulanan pembuangan efluen tidak atau bukanlah data real time. Pihak kementerian memandang serius mengenai isu pencemaran yang berulang berlaku dan menyebabkan terjejasnya operasi roja air di Sungai Semenyih. Sehubungan itu, satu mesyuarat khas di antara Yang Berhormat Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar bersama Majlis Kualiti Alam Sekeliling telah diadakan pada 24 Oktober 2016 bagi membincangkan cadangan-cadangan penyelesaian isu tersebut. Ini termasuklah berkenaan semua peruntukan undang-undang sedia ada oleh setiap agensi sama ada agensi persekutuan atau negeri, seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta Kerajaan Tempatan, Enakmen Lembaga Urus Air Selangor, Akta Perkhidmatan Industri Air dan lain-lain, serta keperluan terhadap penambahbaikannya termasuk bagi membolehkan tindakan sewajarnya diambil terhadap kilang-kilang haram. Selain itu juga, pihak kementerian telah mengadakan satu sesi pertemuan dengan Kerajaan Negeri Selangor pada 26 Oktober 2016 semalam khusus membincangkan penyelesaian berhubung dengan isu pencemaran Sungai Semenyih. Antara kesepakatan yang telah dipersetujui termasuklah meneruskan pemantauan bersama sebagai satu pasukan secara strategik Lautan Biru Kebangsaan ataupun NBOS antara Lembaga Urus Air Selangor, Jabatan Alam Sekitar dan juga pihak berkuasa tempatan. Pendekatan NBOS ini juga akan turut diperluaskan kepada negeri-negeri lain dalam menangani isu-isu pencemaran berbangkit. Pendekatan pasukan ini akan segera diperincikan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Di samping itu juga, bantuan teknikal dan khidmat nasihat akan turut diberikan kepada pihak luas. Semua hasil siasatan yang telah dijalankan akan diselaraskan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar bagi tujuan penyediaan kertas siasatan yang lebih komprehensif dan untuk diambil tindakan yang tegas terhadap pihak yang bertanggungjawab. Aspek perundangan juga akan diselaraskan dan diperkasakan bagi memperjelaskan peruntukan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Yang Hormat. Ahli Yang Hormat, masyarakat Kamar Khas hari ini ditangguhkan hingga jam 2.30 petang, hari Isnin 31 Oktober 2016.